guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so ini kenyataan terkini daripada YB Anthony Locke ya, berkaitan dengan situasi yang sedang berlaku di dalam kerjasama di dalam kerajaan perpaduan. Seperti mana yang kita tahu, ada di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO khususnya yang masih tidak bersetuju dan masih mahu untuk ya membuat satu langkah ke belakang. Sepertinya cuba untuk mensabotase, sepertinya cuba untuk supaya kerajaan ini gagal dan sebagainya. Yang mengejutkan kita hari ini adalah kenyataan daripada Anthony Locke adalah berkaitan dengan mantan kerajaan Tubuk Atap yang 2.0 itu, yaitu Ismail Sabri, sahabat semua. Jadi apakah kenyataan daripada Anthony Locke itu? Ini yang saya kongsikan kepada kita. Namun sahabat semua, sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia, berhati-hati dengan Ismail, katanya ada langkah mungkin. Ada langkah belakang ya untuk cubaan mensabotas kerajaan perpaduan hari ini. Kenapa dia katakan seperti itu? Ya, karena dikatakan Ismail Sabri macam nak lihat perpecahan kerajaan perpaduan. Itu antara kenyataan daripada Anthony Locke. Katanya DAP tidak dapat membaca apa yang terkandung dalam pandangan yang diutarakan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengenai kedudukan kerajaan perpaduan sekarang. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke sebaliknya menasihatkan ahli Parlimen Berai itu agar memahami pembentukan kerajaan selepas PRU pada tahun lalu adalah dengan mengikut nasihat yang di Pertuan Agung. Sebagai parti yang menjunjung rukun negara, katanya DAP setia dan patuh kepada pandangan yang diberikan Agung agar kerjasama dalam kerajaan perpaduan dapat diperkukuhkan. Jadi katanya janganlah sebagai bekas Perdana Menteri dia tiap-tiap hari ingin melihat perpecahan dalam kerajaan ini. Jadi saya tidak tahulah apa yang dia hasratkan ya, sebab seolah-olah katanya nak lihat perpecahan dalam kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Locke yang juga Menteri Pengangkutan ditemui pada sidang media di Putrajaya hari ini. Terdahulu media melaporkan Ismail Sabri sebagai menyandarkan perselisihan faham di antara pemimpin UMNO dan DAP ketika ini seperti sebuah perkawinan paksa. Kata Ismail Sabri, dalam sebuah perkawinan ia mestilah dibina atas dasar suka sama suka, bukannya paksaan. Apapun yang kita buat mesti suka sama suka. Kawin paksa memang tak akan jadi. Jadi kalau kawin paksa macam ini tidak ada perasaan antara satu sama lain, akan berlakulah keretakan. Itu antara kenyataan ya, kenyataan daripada mantan Perdana Menteri Kerajaan Tubuk Atap 2.0 Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Sepertinya dalam kenyataan beliau ini mahukan sesuatu berlaku di dalam kerajaan perpaduan ini. Ya, katanya perkawinan paksa, maksudnya kerajaan ini dipaksa untuk ditubuhkan. Adakah itu maksud beliau? Yang mana katanya kalau beliau mengatakan ada perkataan paksa di sana, adakah istana memaksa perkara ini berlaku? Saya percaya itu tidak, sebab perkara ini ya diminta tita daripada yang di Pertuan Agung. Adakah parti-parti yang sebelum ini, Pakatan Harapan, Barisan Nasional daripada Sarawak dan Sabah dipaksa? Saya percaya mereka dengan rela hati dan juga demi untuk tidak menjadi derhaka kepada istana, mereka membelakangkan segala pandangan dan juga fahaman politik masing-masing demi untuk rakyat di luar sana. Namun apa yang disampaikan oleh bekas Perdana Menteri Kerajaan Tubuk Atap 2.0 Perikatan Nasional ini seolah-olah ya dia mahu kerajaan ini berpecah, dia mahu kerajaan perpaduan ini tidak menjadi, gagal dan sebagainya. Mungkinkah itu tujuannya, sahabat-sahabat semua. Jadi setakat ini baru permulaan, tapi dah ada DAP komen tentang UMNO komen tentang DAP. Kawin paksa tidak boleh katanya, demi suka sama suka, katanya dipetik oleh utusan online di Kuala Lumpur. Pergeseran di antara kedua-dua parti berlaku semakin ketara sejak akhir-akhir ini, termasuk membabikan isu mendapatkan pengampunan buat seorang lagi bekas Perdana Menteri, Najib Razak. Suasana tidak harmoni itu berlaku ketika PS dan BN cuba bekerja sama menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi. Locke berkata pada asasnya sesebuah perkawinan merupakan satu institusi yang mesti dilindungi dalam konteks kerjasama politik. Tidak wajar ia disamakan begitu. Ya, perkawinan tidak terpakai dalam konteks kerjasama politik.
Kerjasama politik bukan sebuah perkawinan sebab ia melibatkan pembentukan kerajaan yang stabil. Kerjasama itu juga digalakkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Justru suka saya mengingatkan Ismail Sabri bahawa kerjasama ini di antara PIS dan BIN untuk membentuk kerajaan perpaduan adalah atas nasihat Yang di-Pertuan Agong. Wow, terbaik ulasan daripada dan juga jawapan balas daripada Anthony Locke ini, sahabat semua. Saya juga bersetuju kalau Ismail Sabri mengatakan kerajaan yang hari ini dikonsepkan sebagai sebuah perkawinan itu adalah satu pendapat yang sangat dangkal, ya, satu pandangan yang begitu tidak masuk akal, ya. Mungkinkah kerana beliau tidak suka, hanya itu kerana itu beliau membuat prasangka, beliau membuat satu tuduhan sebegitu rupa. Itu dia, ya. Kita tahu ini adalah kerajaan baru, pastinya ada kesalahfahaman, itu perkara biasa. Tapi bagaimana caranya bagaimana caranya untuk mengukuhkan hubungan itu adalah persoalannya dan yang harus dilakukan. Bukannya seperti cuba untuk menjadi batu api, cuba untuk menjadi ketam, seperti ketam di bawah batu, ya, siap sedia untuk mengepit. Sekiranya tidak bagi kerajaan ini mungkin tidak berhati-hati, ya, akan dikepit, disengat dan sebagainya. Mungkin itu tujuan kenapa beliau berkata seperti itu. Atau mungkin juga kecewa kerana tidak lagi menjadi kerajaan yang kita percaya hari ini adalah daripada mandat rakyat, dan dua Perdana Menteri sebelum ini adalah kerajaan hasil daripada penubukan atap, pengkhianatan, tikam belakang. Adakah mungkin itu yang dimaukannya? Sahabat-sahabat semua, itu pandangan saya. Jadi bagaimana pula dengan sahabat-sahabat di luar sana? Adakah anda juga bersetuju dengan kenyataan Anthony Locke ini? Atau mungkin juga anda menyokong saranan ataupun apa yang dikeluarkan oleh kenyataan daripada mantan Perdana Menteri Kerajaan Terbuka Atap ini, yaitu Ismail Sabri. Jadi kalau anda bersetuju di antara kedua-dua kenyataan itu, anda boleh berikan kenyataan ataupun komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, beri komen dengan cara berhemah. Jangan seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng takut Anwar. Sepertinya apabila mereka memberikan komen penuh dengan maki hamun, penuh dengan hasutan, kebencian dan sebagainya. Mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut dan sahabat-sahabat semua. Jadi itu saja apa yang saya ingin sampaikan hari ini. Dan izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang semakin panas dalam negara kita. Sekian. Bye-bye.